Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Anda lihat latar belakang saya agak istimewa. Beginilah keadaan di kampung apabila kita berkeudara. Saudara-saudara sekalian, ingin saya berkongsi satu lagi isu berkaitan dengan Muhyiddin Yassin. Semua ini berlaku selepas 6 ahli parlimen bersatu tidak dikosongkan kerusi. Dan sebelum nak teruskan, ada orang tanya kepada Muhyiddin. Mereka kata Muhyiddin berhentilah bermain cakap tentang isu 6 ahli parlimen yang tidak dikosongkan kerusi ini, kata mereka. Mereka kata lebih baik Muhyiddin sibuk mencari menantu beliau yang telah melarikan diri. Suruh dia pulang dulu baru cakap tentang perlembagaan Malaysia. Suruh menantu pulang dulu baru cakap tentang undang-undang Malaysia, kata mereka. Ini sibuk cakap tentang undang-undang tapi menantu sendiri melarikan diri entah kemana. Dan Muhyiddin pula seakan-akan macam angkat tangan tak buat apa-apa, kata mereka. Hari ini Muhyiddin dikatakan spin lagi. Netizen kata Muhyiddin spin lagi. Isu berkaitan dengan 6 ahli parlimen yang tidak dikosongkan kerusi. Beliau tak puas hati sebenarnya kerana tindakan Speaker Dewan tidak mengosongkan. Tetapi anda mungkin sudah tahu, tindakan tidak mengosongkan kerusi itu terjadi kerana sikap sombong Perikatan Nasional satu ketika dahulu yang cuba memerangkap pembangkang pada waktu itu supaya mereka tidak boleh menjadi kerajaan. Muhyiddin tidak setuju. Akta Anti Lompat Parti termasuk bagi mereka yang dipecat. Kerana kata Muhyiddin Yassin, ianya adalah bertindak zalim kalau orang yang menyokong pun secara pribadi pun menyokong orang lain ataupun pembangkang atau kerajaan yang bertentangan dengan mereka dianggap zalim. Tapi hari ini beliau kena sendiri senjata makan kawan. Hari ini Muhyiddin spin lagi. Dia kata kerusi tak dikosongkan sebab kerajaan takut kalah PRK lagi. Nak tanyalah sekarang siapa yang takut kalah sebenarnya. Kalau kerajaan kalah pun memang diketahui kerusi itu milik pembangkang, milik Perikatan Nasional, milik Bersatu. Yang harus takut kalah itu Parti Bersatu. Kalau mereka kalah nampaknya kerusi itu maksudnya sudah ada pemberontakan. Tapi kalau mereka menang, adakah bezanya untuk kerajaan? Pertama, kerajaan tak akan tumbang, itu sudah pasti. Yang kedua, kerajaan tetap adalah kerajaan dan itu tidak membawa apa-apa makna kerana itu memang milik Parti Bersatu. Kalau mereka menang pun memang itu adalah kubu kuat mereka dan memang kemilikan mereka. Kalau mereka kalah itu adalah berita yang betul-betul mengejutkan. Kalau pembangkang menang itu biasa saja. Muhyiddin di dalam ucapan terkini beliau kata kerusi tak dikosongkan sebab kerajaan takut kalah PRK lagi. Kerajaan enggan mengisytiharkan kekosongan 6 kerusi Dewan Undangan Negeri Rakyat di sandang bekas ahli Bersatu kerana takut kalah dalam pilihan raya dakwa Muhyiddin. Tetapi netizen kata itu bukan disebabkan oleh ketakutan untuk kalah lagi. Pembangkang patut tahu Anwar Ibrahim sudah biasa kalah. Tapi Bersatu biasa kalah, kata mereka. Kata Red Parrot, rakyat masih ramai yang termakan fitnah. InsyaAllah dalam setahun dua, rakyat akan sedar bahawa mereka tertipu oleh dakyah dan fitnah yang dimainkan pemimpin PN. PRU 16, PNBN akan menang bergaya, kata Red Parrot. Saya rasa pun macam itu juga. Pada PRU 16 akan ada perubahan paradigma, perubahan pengundi kepada Perikatan Nasional. EKJ kata simbang kencing. Pemilihan parti sendiri pun Muhyiddin takut nak bertanding, lagi mau tunjuk berani. Kalau tak ada PAS dalam Perikatan Nasional, Bersatu dah lama berkubur. Ada kebenarannya apa EKJ kata ini? Muhyiddin tidak mempertandingkan jawatan Presiden Bersatu, tidak dipertandingkan kerana kata EKJ sendiri pun takut juga kalah, katanya. Lagi mau tunjuk berani. Kalau tak ada PAS dalam PN, Bersatu dah lama berkubur, kata beliau. Green Cita kata, Parti Perosak Negara PN janganlah temberang sangat yang kamu ini tetap menang. Balik ke semua 6 kerusi tersebut. Parti PN ini banyak sejarahnya. Contohnya dalam PN ini banyak katak dan pengkhianat.
Banyak orang yang kuat fitnah, banyak yang kuat menipu dan kuat tunggang agama. Pada pilihan raya yang lalu, banyaklah cerita karut mereka yang kononnya ada proses kristianisasi lah, komunis dan sebagainya. Tapi sampai sekarang, tak ada bukti langsung yang cerita mereka itu benar. Parti mereka ini hanya tahu merepek dan tipu rakyat. Parti yang membentuk kerajaan semasa pilihan raya cakap pasal macam mana nak perbaiki ekonomi dan sebagainya. Parti Perikatan Nasional pula cakap pasal cerita karut mereka, kononnya ada proses kristianisasi dan ejen Yahudi. Parti macam ini memang tak boleh pakai langsung, kata beliau. Pepel Maus pula kata, kalau kalah pun majoriti tak terjejas, punyalah bengkak hati sebab tak dapat nak fitnah dan hasut rakyat. 3 tahun ini PN dah tak boleh buat apa-apa. Silap-silap minta sedekah kepada PMX melalui CSA. 3 tahun lama masa tu dilap-lap apa kau and the gang, jana wibawa dah dekat dalam, lu yang dah gelabah dan sakit hati, kata beliau. Ping Peter pula kata, kerusi belum dikosongkan kerana ahli parlimen belum meninggal dunia. Brown Falcon kata, simpan sikit bodoh tu, Sungai Bakap memang kawasan PAS, memang dia menanglah. Menantu mana? Hang punya kes pun ada lagi, kata Brown Falcon. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Kata Muhyiddin pada April tahun 2022, saya tidak bersetuju seorang ahli parlimen yang dipecat dari partinya dikira sebagai lompat parti. Dalam ucapan tersebut, Muhyiddin kata, ataupun meninggalkan partinya atas sebab tertentu dikira sebagai lompat parti dan perlu mengosongkan kerusinya serta-merta. Ada sebab banyak seorang ahli parlimen dipecat daripada parti ataupun meninggalkan partinya. Ada yang dipecat kerana melanggar disiplin parti atau kerana dengan izin cross the floor atau kerana menyatakan sesuatu yang hak tetapi tidak disenangi oleh parti pemimpin lalu dipecat dari partinya atau kerana partinya oleh telah lari dari landasan prinsip perjuangannya yang sebenar serta memudaratkan rakyat dan negara. Keempat-empat situasi ini adalah berbeza Tuan Yang Dipertua kalau sekiranya undang-undang anti lompat parti terpakai dalam semua keadaan tanpa pengecualian, maka undang-undang yang diperkenal ini adalah zalim, kata Muhyiddin. Maka pengecualian perlu dibuat dan perlu dikaji semula definisinya. Itulah tindakan Muhyiddin dan parti Bersatu pada April tahun 2022 apabila mereka tidak bersetuju seorang di parlimen yang dipecat dari partinya dikira sebagai lompat parti. Mengapa Muhyiddin sebenarnya mengambil tindakan atau keputusan seperti itu? Ada yang kata, video ini patut disebar kepada PAS dan PPBM. Penyokong PAS dan PPBM harus menonton video ini kerana apa yang dilakukan oleh Muhyiddin sebenarnya makan diri. Dulu tak setuju sebab nak beli ahli parlimen, sokong dia kalau tak cukup jumlah. Rupa-rupanya itulah tindakan ada udang di sebalik batu. Saya tidak bersetuju seorang di parlimen yang dipecat dari partinya dikira lompat parti, kata Muhyiddin pada April tahun 2022. Maka dengan itulah sebabnya Akta Anti Lompat Parti yang ada sekarang digunakan pakai mempunyai kelompangan yang besar. Dahsyatnya kelompangan itu disebabkan tindakan mahu menjadi Perdana Menteri kali kedua ini. Ada juga yang memberikan komen, senjata sudah makan tuan, niat nak beli ahli parlimen, tiba-tiba kalah bungkus ikat tepi. Tak cukup dengan kalah, kena dakwa pula anak beranak. Kesian betul, Muhyiddin, kata seorang lagi dalam ruangan komen. Ada juga yang kata, lain kali kena baca habis apa yang Muhyiddin buat undang-undang dulu. Sekarang ni, dia dah kena balik pada diri sendiri. Inilah perangai orang politik, kata mereka. Dulu lain cakap lain, sekarang lain cakap lain. Puak PAS dan Bersatu, apa cerita sekarang, kata Jamalul. Kata beliau, dulu Muhyiddin cakap tak setuju, sokong. Sekarang cakap setuju, sokong juga dan sokong mati-matian. Lalang betul, kata Jamalul.
Ahli singkong kata, gila, gila, gila. Betul, apakah kegilaan ini, katanya. Raja spin walaun rupanya. Please viralkan benda ni di semua platform. Tepek video ni kat muka walaun. Minggu depan, ahli parlimen walaun lilit ikat putih kat parlimen. Pasang video ni, jangan henti kat parlimen 24 jam non-stop, kata seorang lagi di ruang komen. Dulu dia juga yang tak setuju, kata netizen. Muhyiddin yang tak setuju kes ahli parlimen yang dipecat daripada parti dikira sebagai lompat parti. Tapi lah ni dia kata speaker tak ikut undang-undang pula. Sebab dulu Tok Abah jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Ketua Pembangkang. Beberapa orang dari pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan beberapa orang dari pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nyanyok, aku kata seorang lagi netizen. Nampaknya niat nak beli SD atau akuan bersumpah le tu, tapi SD dah tak laku dah. Muhyiddin lupa baca akta lompat parti sepenuhnya, iaitu surat akuan bersumpah sudah tidak boleh pakai lagi, dan kebanyakan semua parti sudah meminda perlembagaan masing-masing, terutamanya penggunaan SD. Satu saja parti yang tidak meminda perlembagaan, iaitu Parti Bersatu pada waktu itu. Kenapa? Niatnya tak baik. Niatnya mendapatkan sokongan, nak cukupkan jumlah, nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Rupa-rupanya senjata makan tuan. Dia ingat dia berkuasa sampai bila-bila, kata seorang lagi netizen. Tu yang dia buat ikut sedap hati. Akhirnya Muhyiddin tersembam makan diri sendiri, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, komen daripada netizen ini banyak yang tepat. Din Pago, terimalah kifarah, kata user. Kifarah, kata Ayu Zulkifli. Kifarah ni kalau saya tak silap lebih kurang terimalah hukuman balas ataupun hukum karma. Di atas dunia lagi Allah telah balas kun menafikan, kata Shah Rosli. Masa ni Muhyiddin tak setuju sebab ramai geng PKR keluar pi sokong dia ikut pintu belakang. Tapi bila orang tak sokong dia, tiba-tiba dia putar alam. Bagaimana dengan pemimpin politik yang tutup parlimen semata-mata untuk mencuri duit rakyat, kata Ahmad Syauqi. PM tepi sudah meroyan. Ada lagi kata, bersarahlah Abah, nak jadi Perdana Menteri tepi lagi sekali lagi ke, kata Nasir. Memang Muhyiddin adalah PM tepi, jadi Perdana Menteri dalam tanah dah matai nanti. Eloklah dulu dua-dua Perdana Menteri paling ini dalam sejarah ini, termasuk kata beliau. Ada lagi yang kata, sekarang dah jadi undang-undang, semua mesti patuh. Sebelum temeterai, semua orang ada hak untuk bersetuju atau tidak bersetuju. Janganlah benda macam nipu nak menipu. Asik menipu dari atas sampai bawah, kata Salman. Abdul Karim kata, senjata makan tuan. Sendiri buat, sendiri tanggunglah. Manusia mudah lupa. Mana penyokong paspien? Jangan skip lihat apa tu. Hadamkan betul-betul fakta sasat, katanya. Wonderful kata, ni karma, dia punya bahagian zaman masa dia buat, tapi masa ni boleh langkah syaitan, tak apa pada dia. Alhamdulillah kerajaan Madani teruskan usaha mentadbir dan menguruskan negara sebaik mungkin. Tekad dan ikhlas kerana Allah apabila fakta telah dibentang, manakala fitnah telah ditentang, diharap menjadi penyokong, jangan sesekali taksub membuta tuli. Manakala menjadi pembangkang, jangan berkali-kali hilang akal waras dan budi. Semoga kita semua bertakwa dan Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat kita semua, insya-Allah, kata seorang lagi netizen. Ada yang turut menyindir, super dobi, kata, hehehe, Abah sakau hukum karma dulu, kau hianat, sekarang kau dihianati, renung-renungkan, katanya lagi.
Lupah dah nyanyok undang-undang kanda yang tulis kanda boleh je tak ikut, kata Nazira. Itulah dia ada duluan. Ada seorang netizen memberikan cadangan, siarkan dalam TV biar satu Malaysia tahu situasi sebenar. Ada yang kata, hoi Perdana Menteri tepi, jeritnya. Ludah kena muka sendiri, kata Nota Fans lagi, makan diri sendiri. Ada lagi yang kata, sangat terang dan jelas pencerahan dari Tan Sri, faham atau buat-buat tak faham, itu sahaja. Ada yang terakhir katanya, Alhamdulillah dah banyak bukti kebenaran, tapi bila main isu agama bangsa, semua jadi tuli. Ini pelik, kata Akulani. Undang-undang dah lulus, pendapat Muhyiddin yang lama jadi rujukan. Adakah maksudnya perbahasan di parlimen lagi kuat dari perlembagaan itu sendiri yang telah digubal? Setuju tak setuju lain cerita, bila jadi undang-undang ikut sajalah, katanya. Betul lah tu, undang-undang yang dia buat masa tu, mana-mana ahli parlimen yang sokong parti lain, kerusi ahli parlimen tak kosong. Tiba-tiba sekarang dia hasut mana-mana ahli parti yang sokong parti lain, kerusi jadi kosong. Dia buat undang-undang, dia lupa, nyanyok, kata seorang lagi netizen. Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini ucapan dulu, sudah tak terpakai, munafiknya, kata seorang. Ambil kau. 6 kali 6 ex-parti bersatu dipecat atas sebab mereka ingkar perintah parti jangan kerjasama dengan kerajaan. Perbuatan ini tidak ada kaitan dengan artikel 49 lompat parti. Katanya, dia baca 49E, dia tak baca habis sehingga 49E dalam kurungan 2 kurungan C. Senjata makan tuan, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.